cantik sikit lah. Okay. So sel paru-paru ni, dia adalah elastik. Okay. Dia boleh kembang dan dia boleh patah balik ke shape yang asal. Okay. Itu elasticity of paru-paru. Kita panggil dia macam sponge jugalah. Okay. Dan dia ada ruang-ruang udara ni, di mana ruang udara ni lah yang supply udara untuk masuk ke dalam kita punya paru-paru, dan dia akan masuk alveoli dan dia akan berlakunya pertukaran udara oksigen kat situ lah. Okay. So kita juga ada kita punya sebagai kita punya chest wall tadi tu. Okay. Kat luar ni kita ada tulang-tulang tu. Okay. Contohlah. Okay. Dan di tengah-tengah tulang-tulang ni adalah kita punya muscle. Okay. Dan benda-benda ini innervated by, ataupun dia ada dia punya innervation dia by kita punya otak. Okay. Contohlah ni otak. Okay. Kat sini kita punya respiratory center lah. Okay. So dia akan link kepada kita punya paru-paru. Okay. So dia akan sampaikan arahan lah. Okay. So kalau berlaku apa-apa masalah ataupun structure problem daripada dalam paru-paru ni, okay, contoh kalau ada berlaku kerosakan kat sini, okay, berlakunya contoh ada penyakit yang menyebabkan kita punya paru-paru jadi keras, fibros, okay, dia akan menyebabkan kita punya paru-paru tu boleh expand tapi tak boleh banyak sangat. Okay, maksudnya dia expand sikit je. Okay. Bayangkan kita punya sponge tu keras, kita masuk dalam air, dia tak kembang sangat lah, banyak tu je. Ada air masuk tapi tak adalah banyak sangat. Okay. The same goes kalau kita nak cuba pump air tu keluar, dia akan keluar sama banyak macam kita punya air yang masuk tu lah. Okay. So di mana kita panggil sebagai restrictive. Okay. Ini kalau restrictive tu berlaku di dalam paru-paru tu sendiri. Okay. Maksudnya ada masalah dari segi paru-paru tu nak mengembang dan sebagainya. Okay. Biasanya kalau penyakit kita panggil sebagai interstitial lung disease contohnya, berlakunya fibrosis ataupun kita katakan dia punya paru-paru tu jadi macam banyak fiber lah. Okay. So yang kalau kata benda tu elastik, ada banyak fiber, dia jadi tak elastik, okay, dia akan jadi keras. So dia boleh expand sikit je. Same goes tu dia boleh mengepam tu pun tak banyak sangat, dia boleh recoil. Okay. Ini kita panggil sebagai restrictive. Okay. So umumnya kalau berlaku restriktif macam ni, kita tak boleh nak kembangkan sangat paru-paru kita. Okay. So kita punya kita panggil sebagai vital capacity, okay, masa kita nafas tadi tu pun sama juga akan berkurang sebab kita tak boleh nak recoil ataupun masukkan lebih udara dalam tu. Okay. That's why kalau dalam restrictive pattern spirometry, kita akan nampak dia punya vital capacity akan kurang daripada normal reference. Okay. Itu antara benda yang pertama lah kita akan dapat daripada orang yang dapat restriktif. Okay. Cuma bila mana dia dah kurang kurang nak masukkan udara tu, dia nak pump balik tu, okay, ada masa kadang-kadang dia boleh pump dengan normal. Maksudnya ialah pump apa yang masuk, yang itulah yang keluar. Mungkin ada restrict sikit lah. Okay. So ada masa juga kadang-kadang dia boleh jadi lebih, sebab bila dia nak tarik itu tak boleh, tapi kadang-kadang nak recall tu mudah balik. Okay. That's why kalau tengok bila dia nak keluarkan nafas dia, berkemungkinan boleh jadi bertambah ataupun normal. Okay? Maksud dia boleh bernafas macam biasa, tolak angin keluar. Cuma isunya dia nak recoil saja. Okay? Dia nak tarik nafas lagi banyak tu mungkin jadi kurang sikit lah. Okay? Itu kalau berlaku masalah dalam sistem orang kata apa, parenchyma ataupun sel-sel dalam paru-paru. Okay? So itu satu sebab. Berkemungkinan juga berlaku masalah dalam parietal pleura ni. Okay. Ini kan dia punya satu lining tadi yang saya cakap, ataupun lining di dalam chest wall kita ni. Okay. Katakan kalau ada infection ataupun berlakunya inflammation, okay. Bila berlaku inflammation ni ataupun radang di bahagian sini, okay, apa yang jadi adalah sel-sel kita akan datang untuk melawan radang-radang tu lah. Okay, tak kisahlah dia bakteria ke apa ke kat sini, dan dia akan menjadikan ada pleurisy. Okay. Bila pleurisy ni masuk inflammation kepada kita punya cavity di antara pleura ni. Okay. So bila ada pleurisy, dia akan ada inflammation. So lama-lama dia akan jadi fibros juga. Okay. Bila berlaku fibros, kita punya dinding ni taklah selancar dulu. Okay. Maksud benda ni akan membantu untuk kita pernafasan. So bila kita nak tarik nafas tu, dia akan berlaku tak lancar lah, bergeser kan, macam lutut lah kalau tak ada minyak kan, ataupun macam engine, kalau tak ada letak engine oil, dia akan ada problem sikit bunyi dan sebagainya lah. Okay.
So itu pun antara salah satu sebab di mana kita tak boleh nak expand kita punya volume of paru-paru. Okay, itu yang akan menyebabkan jadi restriktif. Okay. Same goes to pada chest wall ni. Okay, kalau berlaku sebarang injury, berlaku sebarang patah sini ke, contoh tulang selangka, ribs kita patah. So dia tak dapat nak membantu dari segi proses untuk kita bernafas dengan elok ataupun kita tarik nafas. Kita akan stuck lah. Biasanya akan sakit lah tarik nafas. Kita akan just stop sekejap sebab sakit. Okay? Itu yang akan menyebabkan juga kita punya paru-paru volume tu tak dapat nak kembang lebih daripada tu. Okay? Dia akan stuck kat situ. Okay? Dan sama juga kalau macam berlaku innervation. Okay? Sepanjang-panjang ni lah. Okay? Kalau berlaku ada masalah penyakit di bahagian respiratory center kita atau penyakit di bahagian kita punya innervation, saraf kita pun sama. Dia tak dapat nak signal dengan elok kepada paru-paru untuk bernafas ataupun untuk memberitahu muscle-muscle ni semua untuk contract, buat kerja korang semua untuk bernafas, okay, untuk bantu pernafasan. Dan pun sama juga kita akan susah untuk tarik nafas. Okay. Mungkin dia boleh buat sikit saja ataupun tidak, tengoklah bergantung, dan dia akan berlaku restriktif kat situ. Okay. So itu sedikit sebanyak tentang bagaimana berlaku restriktif. Dan kalau kita tengok tadi, paru-paru tak boleh kembang, angin tak boleh masuk banyak, kita punya volume, vital capacity kita akan kurang. Okay. So itu antara kita kata parameter utama bila kita nak detect kita ada restrictive pattern dalam kita punya parametri result. Okay. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua pula, kita padam sikit ni kot. Okay, cuba bayangkan ni paru-paru tadi. Okay, sama juga. Ini adalah lubang-lubang yang membawa udara tu lah daripada luar masuk ke dalam bronchiol dan juga masuk ke dalam alveoli. Okay, so paru-paru kita normal, tak ada apa-apa lah. Okay. Bila mana berlakunya obstruktif pula, okay, dia kadang-kadang tidaklah ada masalah sangat pada struktur paru-paru tu. Okay. Tapi kadang-kadang dia lebih kepada masalah dalam conduction. Maksudnya untuk dia pump angin keluar ada masalah. Okay. Mungkin ada inflammation sini, dia punya dinding ni menebal, okay, dia akan jadi kecil, dia punya kaliber sini. So udara tu susah nak pump keluar. Okay. Contoh yang pertama adalah macam penyakit asma. Okay. Asma ni berlaku disebabkan oleh hyperresponsiveness of kita punya airway tract. Okay. Hyperresponsiveness maksudnya kat sini bila berlaku ada benda yang trigger berlaku hyperresponsiveness, maksudnya kita punya sepanjang kita punya terowong masuk udara daripada trachea sampailah ke bawah ni, ke bronchiol dan sebagainya ni, berlaku hyperresponsiveness. Okay. Dia akan menyebabkan kita punya dinding tu makin mengecil. Okay. Dia akan kecil lah sini. Masuk kecil sebab ni akan membengkak. Okay. So bila dia membengkak dia akan jadi lubang kecil sini dia. So bila kecil macam ni, kita pun tahu untuk masuk udara tu mungkin boleh, tak ada masalah. Okay. Dia nak kembang pun boleh, tak ada masalah. Sebab paru-paru semua okey, chest wall semua tak ada masalah. So udara tu masuk cantik. Kita katakan force vital capacity dia normal. Okay. Maknanya total lung capacity dia, total vital capacity dia tak ada masalah apa lah. Udara masuk okey. Tetapi isu adalah masa kita nak suruh dia keluar udara. Okay. Di mana kalau kaliber dia kecil, dia nak keluarkan tu mungkin agak susah sikit. Biasalah kan, kalau macam kita masukkan air dalam botol pun, kalau kita kecilkan lubang air tu, nak keluarkan air macam ni tak boleh. Tapi nak kena tekan baru boleh dia keluar. Okay. So bila lubang tu kecil, nak pump udara susah, ini akan menyebabkan dia punya expiratory volume akan jadi rendah. Okay. Akan jadi slow lah. Okay. Tapi at the same time dia punya full vital capacity semua okey, tak ada masalah. Okay. So dua benda itulah. Di mana kat situ juga kita akan nampak dia punya vital capacity, udara di dalam paru-paru akan menjadi bertambah juga disebabkan oleh udara yang masuk tu dia akan circulate dalam tu. Okay. Nak keluar lambat so dia akan rounding around lah dalam tu, slow-slow baru boleh keluar. Okay. So bila mana dalam orang yang buat spirometry, orang yang buat spirometry menunjukkan FEV1 dia, mesti nak push yang awal-awal tu, yang first second nak tiup tu, ada masalah disebabkan oleh nak keluarkan angin susah, disebabkan oleh obstruction. Tetapi kita tengok dia punya vital capacity normal. Inilah antara petunjuk di mana kita katakan ada obstructive pattern dalam dia punya spirometry.
Okay, itu antara salah satunya. Okay, asma contohnya. Okay. Antara penyakit lain juga adalah bronchitis. Okay, bronchitis ni inflammation di sepanjang kita punya airway tract tu. Okay, bila berlaku bronchitis, ada infection, ada kuman, badan kita, sistem imuniti kita akan cuba untuk melawan. Okay, dia akan duduk datang kat sini banyak-banyak dekat mana tempat-tempat yang bakteria atau virus singgah. Okay, dia akan cuba untuk lawan mikroorganism tu, dan bila melawan tu dia akan panggil berbagai sel lain lah. Okay, akan menyebabkan berlaku inflammation. So bila inflammation kadang-kadang ada banyak mucus juga, secretion banyak mucus. Okay. So dekat situ bila ada mucus yang banyak, dia akan secara tak langsung block kita punya airway. Okay. Pun akan jadi kita punya lubang tu jadi kecil je nanti. Okay. Samalah dia akan obstruct perjalanan udara kita nak keluar daripada paru-paru tu keluar. Okay. Dan satu lagi ada penyakit yang kita panggil sebagai emphysema. Okay. Emphysema ni berlaku di mana dia akan kacau kita punya paru-paru. Okay. Seperti yang kita tahu, paru-paru kita elastik. Okay. Maksudnya dia boleh recoil, dia boleh kembang, dia boleh recoil balik dengan cantik. Okay. So dalam kes orang yang emphysema ni, biasanya emphysema ni datang umur dia dah lanjut, okay, lama. Okay. Dan antara sebab lainnya adalah disebabkan oleh merokok lah. Okay. Orang yang kronik smoker ni dia akan mudah dapat penyakit emphysema ni. Okay. So kita pun tahu dalam merokok tu ada chemicals, okay, di mana chemical tu masuk ke dalam airway kita dan dia akan deposited dalam kita punya sel paru-paru. Okay. Badan akan trigger, itu adalah foreign body, microorganism. So dia akan panggil tentera-tentera immunity tu akan datang, antaranya macrophages. Dia akan try to engulf chemical tu. Okay. Maksudnya katakan bahan kimia atau partikel tu, sel kita ni try untuk makan lah, untuk bersihkan dia. Okay. At the same time adalah berlaku beberapa lagi proses inflammation dan sebagainya, dan antaranya enzim yang akan dirembeskan adalah elastase. Okay. Elastase enzim ni dia cuba untuk meruntuhkan elasticity setiap sel tu lah. Okay. So bila mana kita tahu yang paru-paru kita elastik dan ada enzim elastase yang dirembeskan semasa badan kita nak melawan bahan kimia dalam paru-paru, so dia akan menyebabkan paru-paru kita punya structure tu kurang elastik. Okay. So bila dia kurang elastik tu, dia tak berapa nak recoil dengan cantik. Okay. Contoh kalau macam getah, katakan kita ada pakai getah banyak-banyak kat tangan. Okay. Kalau kata normal paru-paru kita, contoh macam ada 10 getah. So bila kita tarik 10 getah tu, dia boleh recoil cantik lah. Okay. Bila mana kita katakan kita kurangkan getah tu sebab dah kurang elastik, contoh macam emphysema ni, maknanya tinggal 2 getah je. So bila dia nak kembang tu boleh, tapi nak recoil patah balik tu tak semudah kalau macam dia ada 10 getah. Okay, 10 getah tarik, dia patah balik cantik kan. Tapi kalau macam 2 ni mungkin kadang tarik, nak patah balik tu lambat sikit lah. Okay. Itu juga akan menyebabkan udara keluar slow bila dia nak bernafas tu. Okay. So nampak macam obstructive pattern. Okay. So bila kita kata ada emphysema, ada kronik asma, bronchitis ni, dia bawah satu payung yang dinamakan sebagai chronic obstructive pulmonary disease. Okay. Ini yang kita akan tengok dalam slide sekejap lagi lah. Okay. Apa beza antara dua ni. Okay. Itu sedikit sebanyak tentang penyakit-penyakit yang utama yang boleh menyebabkan obstruktif dan juga yang boleh menyebabkan restriktif. Okay. Of course banyak lagi benda-benda lain. Kalau katakan secara konsep ni lah, restriktif ni masalah dari segi paru-paru kita untuk mengembang dan sebagainya. Okay. Dan kalau obstruktif ni masalah untuk kita pump angin tu keluar ke udara semula, ke atmosfer lah. Okay. So kadang-kadang kalau berlaku ada foreign body tersumbat kat tekak kita, okay. Contohlah biasanya kalau tersumbat tekak ni kita dah rasa tak selesa, muntah sebagainya kan. Okay. Tapi kalau katakan benda tu obstruct kita punya airway, dan katakan kita buat spirometry, memang dia akan ada berlaku obstruction. Okay. Itu sedikit sebanyak tentang lukisan lah kaitan dengan ni. Alright. Okay, kita patah balik kepada kita punya slide tadi. Share. Okay, so occupational lung disease. Okay, occupational lung disease ni dia banyak lah. Okay. Bila kata tentang occupational lung disease, straight away dalam kepala kita mestilah berkaitan dengan tempat kerja. Okay. Contoh ada macam kes TB. TB ni berkemungkinan daripada komuniti, tak semestinya dia occupational. Tetapi kalau berlakunya
TV tu spread di tempat kerja dan kita boleh katakan dia dapat daripada tempat kerja. Okay? Tetapi dia taklah dikategorikan sebagai total occupational disease. Dia lebih kepada work related lah. Okay? Tapi ada serta-serta penyakit yang memang dia disebabkan oleh, directly disebabkan oleh pekerjaan itu sendiri. Okay? Contoh macam kita tahu silikosis daripada silika, asbestosis daripada asbestos, di mana dia directly kita expose pada benda tu, kita akan dapat penyakit itu terus. Okay? Itu sebagai occupational disease. Okay? So in general, occupational disease ni kalau dekat Malaysia, kalau tengok data daripada DOSH, notification, memang nampak tak banyak. Okay? Bila nampak tak banyak tu bukan yang bermaksud kita rasa okey dekat Malaysia ni sebenarnya occupational disease tak ada. Okay? Tapi kita tengok banyak je ada orang buat kerja berkaitan dengan silika. Asbestos masih ada lagi. Okay? Cuma sekarang ni isunya lebih kepada diagnosis tu sendiri. Notification tu sendiri. Okay? Di mana mungkinan tim-tim medical di bawah tu mungkin tidak aware berkaitan dengan notification ni ataupun dari segi nak buat diagnosis ke arah asbestosis. Okay? Sebab kalau kita tengok di negara luar, mereka memang daripada awal, okay? Bila mana prevention tu start from the beginning, kita nampak kita boleh detect lebih lah sebab kita tahu orang tu expose kepada all these chemicals, silika dan sebagainya. And bila kita monitor tu, dia akan dapat detect dengan lebih awal. Same goes to prevention. Okay? Tapi kalau kata prevention pun tak ada, okay, memang susah nak detect. Tak ada orang tahu. Okay? Jarang-jarang orang biasa, orang luar tiba-tiba nak tanya lebih pasal dia punya history of working. Okay? Dan kadang-kadang dia taklah korek sedalam mungkin tentang history of working. Okay? Contoh kalau orang tu datang dengan mesotelioma, okay, daripada asbestos. Kadang-kadang kita taklah korek macam, okay, you kerja apa sebelum berapa banyak multiple pekerjaan you dah buat. Okay? So benda-benda ni kadang-kadang membawa kita untuk tidak mendiagnose penyakit tu lah. Okay? Itu antara sebabnya lah dekat Malaysia ni. Okay? So inilah antara tujuan kita akan datang di mana kita nak buat prevention. Of course asbestos di Malaysia tak banyak, especially pada blue asbestos. Sekarang buat ada sikit-sikit je lah asbestos yang digunakan sebab kebanyakannya telah diharamkan sama sekali untuk digunakan. Okay? Tetapi kita kena ingat sebelum berlakunya pengharaman asbestos ni, sebelum ni masih exposure tu ada pada kita punya generation. Okay? So generasi yang mendapat exposure tu masih lagi hidup dan ada kes-kes yang berlaku sebenarnya cuma mungkin tidak dilaporkan dengan sebanyaknya lah. Okay? So masih ada lagi orang yang akan kena. Okay? Itu sikit sebanyak tentang occupational disease di Malaysia lah. Okay? Kebanyakan occupational disease di Malaysia ni diagnose, kebanyakannya adalah asma. Okay? Maksudnya dapat daripada formaldehyde, isocyanate. Okay? Kita tahu ada beberapa chemical dan juga dust yang memang directly related to occupational asma itu sendirilah. Okay. Kita biasa classify occupational lung disorders ni kepada dua. Banyaklah, bukan dua. Okay. Yang saya cerita tadi tu antara secara orang kata lukisannya lah bagaimana berlakunya occupational lung disorder ni. Okay. Antaranya airway abnormalities, okay, di mana berlakunya problem kepada airway itu sendiri. Okay. Laluan nak masuk udara tu sampai ke paru-paru. Okay. Kalau kat sini tujuh sini fix COPD, which is laluan dia tu dah fix, memang dah fibrous, dah susah nak patah balik lah. Okay. And then ada yang reversible, kita panggil sebagai asma. Okay. Nanti kita akan tengok kenapa asma ni kita panggil sebagai reversible. Okay. And then kita ada beberapa lagi benda yang boleh relate kepada masalah paru-paru. Antaranya pada supporting tissue, alveolar region, muscle tu sendiri. Okay. Contoh kat sini dikata pulmonary fibrosis, di mana berlakunya perubahan kepada struktur dalam paru-paru tu punya sendiri. Okay. Berlakunya fibrosis, banyak fibros. So bila banyak fibros, keras, paru-paru tak boleh nak pump dengan elok, dia akan jadi restriktif. Okay. Dan itulah antara pathofisiologi atau bagaimana berlakunya masalah pulmonary fibrosis ini dalam pneumoconiosis. Okay. Dan pneumoconiosis kita kena tahu dia bukanlah satu penyakit yang disebabkan oleh, biasanya orang akan fikir pneumoconiosis ni satu penyakit je. Okay. Dia memang satu penyakit tapi dia punya sebab bawah tu banyak. Okay. Ada silikosis, ada bisinosis, ada asbestosis dan sebagainya lah. Okay. Ini benda-benda kita katakan sebagai
occupational lung disease jugalah. Okay. So dia ada group of causes atau disease di bawah pneumoconiosis itu sendiri. Okay. Pulmonary vasculature ni lebih kepada masalah dari segi blood vessels dalam paru-paru, okay, ataupun kita panggil vasculitis. Penyakit ni berlaku terutama kepada orang yang ada autoimmune disorder lah, okay. Masalah-masalah berkaitan dengan immunity. Okay. Dan terakhir juga kita ada disorder of respiratory control. Okay. Ini lebih kepada kita punya respiratory center, bagaimana dia tak boleh nak kontrol kita punya pernafasan dengan elok dan mungkin kadang-kadang ada masalah. Okay. Contoh kat sini dia bagi sleep apnea lah. Okay. Antara penyakit lain adalah salah satunya penyakit tentang mild, saya lupa nama penyakit penuh dia, tapi kata dengan so-called kita punya atrophy of dia punya nerve tu. Okay. Maksudnya kita punya nerve endings tu, saraf kita tu dia dah tidak berapa elok, ada kerosakan, especially pada hujung-hujung di tempat-tempat yang contohnya di paru-paru punya dinding semua tu. Okay. So bila berlaku atrofi, bila berlaku kecil itu, dia akan tidak dapat menghantar signal ke paru-paru dengan elok lah. Okay. So ni akan menyebabkan pernafasan tu akan jadi ada masalah sikit. Okay. So ini antara beberapa contoh occupational lung disorders. Okay. So dia sebenarnya banyak stage tu, daripada paru-paru, daripada airway, daripada pleurisy itu sendiri, dinding chest wall, ataupun daripada innervation sampai kita punya respiratory center di otak. Okay. Tapi yang paling common yang kita biasa tengok ataupun di clinical setting, di hospital, okay, kalau kita belajar pasal spirometry ni, dia akan cerita dua benda ni lah, iaitu asma dan juga COPD. Okay. Sebab benda ni common, boleh jumpa hari-hari. Even spirometry pun digunakan untuk monitoring, diagnosis dan juga compensation punya purposes. Kita akan tengok later on lah. Okay. Asma Okay. Asma ni biasa dengar lah semua orang. Okay. Dia bermaksud daripada definition daripada asma ni adalah variable airway obstruction. Okay. Maksudnya airflow obstruction tu variable. Mungkin dia boleh obstruct dengan banyaknya ataupun mungkin sikit je, bergantung kepada respons badan masing-masing. Dan juga airway hyperresponsiveness, okay, to a variety of stimuli. Okay. Yang paling utama sekali adalah hyperresponsiveness ni menyebabkan kepada airflow obstruction. Okay. Bila berlaku hyperresponsiveness, okay, maksudnya di dinding kita punya airway tu berlakunya hyperresponse. Okay. Maksudnya kat situ dia akan react kepada satu stimuli. Contoh macam habuk. Okay. Bila datang masuk ke dalam kita punya airway, okay, dinding sel kita tu, dinding kita punya airway dalam paru-paru, ke arah paru-paru tu, dia akan react, dan dia bila react tu biasalah dia akan panggil kawan-kawan dia semua untuk melawan benda tu. So bila berlakunya airway reaction towards stimuli ni, akan berlaku inflammation, mucus secretion, banyak benda lah. Okay. So benda-benda ni akan menyebabkan dinding airway tu tebal, okay, dan juga akan berlaku juga secretion yang banyak. Okay. Banyak mucus kat situ. So ni akan menyebabkan dia block. Okay. Dan utama untuk asma ni adalah obstruction dia reversible. Okay. Maksudnya kat sini dia akan elok dengan kita beri ubat kat dia akan baik. Okay. Itulah asma. Yang bagusnya sebab ubat tu fungsi dia adalah untuk mengawal segala hyperresponsiveness ni. Okay. Kalau nampak tadi ada inflammation, semua tentera-tentera immunity dalam badan kita datang untuk membantu melawan stimuli itu. Okay. So bila kita bagi ubat, kita elakkan daripada stimulus ataupun benda-benda yang boleh trigger hyperresponsiveness tu, dia akan elok kembali. Okay. Itu antara objektif of the treatment. Okay. Asma occurs due to combination of genetic components and environmental stimuli. Okay. Kita kena tahu yang asma ni ada juga keturunan. Okay. Dan kadang-kadang tak adalah keturunan. Katakan dia tak adalah 100% run dalam family. Okay. Ada yang keluarga yang mungkin ada yang mungkin sikit-sikit dia ada. Okay. Tapi yes, dia boleh datang daripada family, dan kebanyakan masanya datang daripada environmental stimuli. Okay. Stimuli ni banyaklah. Biasa kita dengar habuk, apa lagi, bulu kucing, sejuk. Okay. Ada juga kes-kes yang kalau panas pun dia boleh dapat asma juga. Okay. Tapi biasanya stimuli ni habuk. Okay. Concern kita dalam occupational settings adalah apakah hazard di tempat kerja yang boleh menyebabkan dia dapat asma. Okay. Maksudnya adakah daripada habuk di tempat kerja, adakah chemical,
Atau adakah situasi, suasana, environment di tempat kerja. So benda-benda ni yang kita kena take note, especially kalau orang tu nak masuk kerja tapi dia ada asma. Sebab dia tak semestinya satu je dia punya stimulan. Ada kadang-kadang tu banyak, multiple. It's just that dia tak nak expose lagi. So dia tak tahu yang benda tu adalah stimulai kepada penyakit asma. Ada orang kadang dia tak pernah pun dapat banyak habuk kan, tapi bila masuk tempat kerja yang penuh dengan habuk dan sebagainya, tiba-tiba dia dapat asma. Ataupun mungkin sebelum ni dia kerja tak pernah ada chemical di office, bila dia tukar tempat kerja, dia masuk tempat yang melibatkan chemical, dia dapat asma. So benda-benda macam inilah kita kena take note, especially kepada doktor semasa nak periksa pekerja tu sebelum dia masuk tempat kerja lah. Kita kena make the workers aware. Kalau katakan ada apa-apa attack asma semasa you baru masuk tempat kerja tu, you kena cepat-cepat lah dapat perawatan, dan kita akan buat the prevention method from the workplace dan juga pada pesakit itu sendiri atau pekerja itu sendiri. Itu benda yang penting lah. Dan biasanya kita ni antara dua benda yang terminologi lah yang digunakan, nampak sama tapi tak serupa lah kita panggil. Iaitu yang pertama occupational asthma, dan juga kita panggil satu lagi lah work aggravated asthma. Umumnya dua-dua ni disebabkan oleh tempat kerja itu sendiri. Cuma ada beza dia. Kita tengok satu. Contoh macam occupational asthma. Due to stimuli in the workplace or working environment. Sama macam aggravated juga. Dia pun sama juga due to stimuli in the workplace or working environment. Tetapi nak dibezakan occupational asthma dengan work aggravated asthma ni, orang yang dapat occupational asthma, dia sebelum ni tak pernah ada asthma. So sebab dia kata sini develops after initial disease free period of exposure. Maksudnya dia sebelum ni tak pernah ada asthma, kecil-kecil pun tak adalah kena asthma ke apa ke. Bila dia masuk tempat kerja tu je, tiba-tiba dia kena asthma. Dan inilah kita katakan sebagai occupational asthma, which is asma tu dia dapat directly daripada stimuli dalam tempat kerja dia. Walaupun sebelum ni dia tak pernah ada asma. Itu kita panggil sebagai occupational asthma. Di Malaysia ni occupational asthma sebenarnya sangat banyak. Tetapi work aggravated lagi banyak lah. Kebanyakan orang yang ada asma ni, dia sensitif dia tinggi sikit, hypersensitivity. So apa yang jadi, dia masuk tempat kerja yang banyak chemical yang dia tak pernah bau selama ni, dengan environment yang tak bagus, ventilation tak bagus, so benda tu akan develop, akan incur ataupun akan trigger hyperresponsiveness lah. So itu occupational asthma, di mana dia dapat asma tu daripada stimuli di tempat kerja dia dan dia tak pernah ada asma sebelum ni. Untuk work aggravated asthma pula sama juga, dia dapat juga asma tu, trigger tu daripada tempat kerja dia. Beza dia ni memang dah pernah ada asma. Maksudnya sebelum dia masuk kerja tu dia memang dah sakit, memang ada asma lah. Just that dia masuk tempat kerja dia makin aggravate. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apakah stimuli-stimuli yang boleh menyebabkan dia dapat asma. Mungkin kadang-kadang ada orang ada satu je stimuli. Mungkin ada orang yang mungkin dia ada sampai 3-4 stimuli kan. Chemical ni tak boleh, chemical tu tak boleh, habuk tak boleh, sejuk tak boleh. Itu bergantung. Itu adalah bergantung kepada masing-masing diri sendiri. Depends on the subject. Cuma dua-dua ni adalah berkaitan dengan pekerjaan. Dan di mana kita kena manage it properly lah. Kalau ada orang tanya adakah occupational asthma dengan work aggravated, adakah dua-dua kena notify? Yes, of course kita kena notify, tapi kena mention lah apa dia punya diagnosis tu. Sebab work aggravated dia berbeza sikit lah. Dari segi kita nak classify dia nanti dalam kita punya notification system. Tapi dua-dua tetap sama, prevention kena ada, di mana kita kena prevent daripada sebelum dia masuk tempat kerja. Dan kebiasaannya kalau kita tak dapat nak ubah dari segi cara dia kerja, environment dia kerja tu, mungkin kita kena bawa dia keluar dari tempat kerja tu. Maksudnya kita mungkin relocate dia untuk bekerja di tempat lain. Kebiasaannya yang saya nampak, especially untuk work aggravated asthma, dia memang disebabkan oleh suasana tempat kerja tu. Berhabuk, hygiene tak bagus, ventilation tak bagus, dan dia akan menyebabkan orang tu
susah nak bernafas lah. Bukan orang yang tak ada asma pun susah nak bernafas. Okay? Itu biasanya lah. Okay? Dan satu lagi berkaitan dengan asma ni, kita kena take note, especially pada dia kalau nak masuk kerja, adakah dia boleh pakai respirator. Okay? Sebab kadang-kadang ada orang yang dapat asma ni, umumnya di kawasan atau environment yang biasa, dia boleh bernafas macam biasa. Okay? Oksigen tu mungkin dapat dengan elok. Tetapi bila dia pakai je respirator, tak kisahlah N95 ke, respirator with cartridge ke, SCBA ke apa ke, okay, suddenly dia akan trigger untuk dia dapat susah nafas. Okay? So benda-benda ni kita kena check, especially kalau kita nak sebelum kita kerja tu masuk ke tempat kerja lah. Okay? So ini antara prevention method yang awal sekali untuk check. Okay? Sebab kalau dia ada asma, contohnya dia tak boleh pakai respirator, okay? Apa yang jadi macam saya dapat tempat kerja tu berhabuk. Okay? Yes, a good ventilation, tapi untuk keadaan ventilation atau environment pekerjaan tu, untuk sebagai dia seorang pekerja asma, kita rasa tak sesuai. Okay? Kalau orang biasa mungkin okey lagi. Tapi apa yang jadi, dia tak boleh pakai respirator tu, dia tak selesa, so dia buka. And then hari-hari lepas balik kerja, dia akan kena pakai pump yang biru tu sebab kena asma. Okay? So it's not good. Okay? Managing tu tak bagus. Okay? Lama-lama nanti dia akan jadi permanent, dia akan rosakkan dia punya structure dalam paru-paru. Okay? Itu bahayanya lah. Okay, kalau dalam occupational setting kita tak pakai sangat, kita panggil sebagai peak flow lah. Okay? Peak flow ni dia adalah salah satu lagi cara untuk kita monitor kita punya lung, paru-paru punya performance. Okay? Biasanya dia gunakan untuk orang yang ada asma lah. Okay? Kita akan monitor dia sama ada dia bila dia akan makin teruk peak flow dia, okay? Dan juga bila dia akan jadi elok. Okay? So biasanya kita gunakan peak flow ni, dia benda tu kecil je, tak perlu ada mesin apa semua, dia sekadar tiup, dan bila tiup tu nanti dia akan tolak dia punya indikator tu ke depan. So kita tahulah bila dia tiup tu volume dia banyak. Okay? So bila mana dia tiup, kalau dalam kes yang dia tak ada asthma attack, dia akan dapat tiup dengan bagus. Okay? Maksudnya tiup sekali volume tu banyak. Tapi bila mana adanya asthma attack, okay, kita tahu tadi dari segi pathofisiologi, airway tu akan jadi kecil, so dia tiup sekali tu tak kuat. Okay? So akan menyebabkan dia punya volume tu rendah. Okay? Especially masa dia bekerja. Dan bila dia dah balik kerja, dah ujung kerja tu memang dia akan makin teruk. Lepas dia rehat sekejap, dia akan elok balik. Okay? Masuk kerja balik, so slow dia turun balik, lepas rehat dia akan elok balik. Okay? Sama juga macam pattern dalam PFR kat depan ni. Okay? So dekat bawah ni, x-axis adalah hari bekerja. Okay? Yang y-axis ni adalah peak flow punya volume. Okay? So kita tengok yang biru ni adalah hari yang luar daripada pekerjaan lah. Okay? Dekat rumah dan sebagainya. Yang kuning ni bila dia masuk kerja. So kita monitor dia punya peak flow tu. Bila di luar pekerjaan, kita nampak dia elok. Okay? Cantik je, tiup cantik. Tapi bila dia start masuk kerja, dia dah mula turun peak flow dia. Dia tiup. Okay? Makin turun. Okay? So makin dah nak work day tu dah nak habis, lagi turun sampai hujung pekerjaan. So maksud kat sini, berlakunya proses di mana hyperresponsiveness tu berlaku di dalam airway. So makin kuncup dia punya airway, so makin susah dia nak tiup. Okay? Volume dia makin kurang. So bila dia balik kerja, berehat, malam naik balik, okay. Esok kerja, turun balik. Okay? Dan kita nampak bila hari cuti, peak flow dia normal. Okay? Ini antara satu benda untuk kita mendapatkan diagnosis dia dapat work related ataupun occupational asthma, di mana bila hari dia bekerja tu dia akan berlaku turun lah. Okay? Itu antara salah satunya pattern untuk orang-orang yang mendapat occupational asthma ataupun work related asthma. Okay, selesai untuk asthma. Umumnya asthma ni kalau nak kata dari segi treatment tu mungkin tak payah cerita banyak lah kot. Tapi yang penting kita kena tahu yang asthma tu reversible. Okay, maksudnya kita bagi dia ubat pump tu adalah beberapa pump bronchodilator yang ada, dan dia akan boleh kembali ke normal state. Okay, maksudnya airway tu akan jadi normal walaupun taklah 100%, tapi dia akan open lah. Okay. So kembali kepada satu lagi penyakit kita panggil sebagai chronic obstructive pulmonary disorder. Okay. So dekat bawah dia tu nanti saya akan tunjuk di hujung slide, di mana dia ada beberapa penyakit
yang sub-sub penyakit dia lah di bawah COPD ni. Okay. Kalau tengok dari segi definition dia kata it's a slowly progressive disorder. Okay. Maksudnya dia tak berlaku macam asma. Asma tu mungkin hari tu you dapat stimulus, you akan dapat terus masalah dia. Okay. Tapi untuk COPD, dia akan slowly accumulate sikit sampailah ketua, baru dia keluar. Okay. That's why kita dapat tengok orang yang ada COPD ni kebanyakannya dah umur dah lanjut. Okay. Dan dia kata sini characterized by airways obstruction, okay, which does not change markedly over several months. Okay. Maksudnya dia ada airway obstruction sama macam asma tadi, tetapi asma akan berubah. Tetapi dalam kes COPD ni dia tak akan berubah. Okay. Maksudnya dia airway obstruction tu dia akan boleh jadi permanent dekat situ. Okay. Dan dia kata sini most of the lung function is fixed. Okay. Maksudnya dia fungsi paru-paru tu akan jadi what it is masa lepas berapa lama tu. Okay. Dia susah nak di-recall balik. Okay. Dia kata although some reversibility can be produced lah by bronchodilator therapy. Okay. Adalah sedikit degree of flexibility di mana fungsi paru-paru tu boleh jadi elok, tapi mungkin bukan 100%. Dan dia taklah secepat ataupun sebagus bagaimana kita nak bagi reversibility dalam penyakit asma. Okay. Asma ni biasa kita bagi dia dah okey. Dan boleh macam biasa. Tapi kalau orang yang COPD ni, kita bagi bronchodilator, ubat nak kasih buka balik dia punya airway tu. Kadang-kadang tak berapa nak hebat sangat. Buka-buka tapi bantu sikit je. Okay. So dia kata sini, the cause is an abnormal inflammatory response of the lungs to noxious gases or particles. Okay. For example, cigarette smoking. Okay. So antara kriteria untuk diagnose COPD ni biasanya adalah orang tu adalah chronic heavy smoker. Okay. Dia memang merokok banyak dan juga dia kronik lama. Mungkin lebih daripada 10 tahun, lebih daripada 20 tahun lah. Okay. Dan abnormal inflammatory response ni seperti yang saya telah terangkan tadi. Okay. Di mana bila kita rokok contohnya, ada bahan kimia dalam rokok tu yang akan masuk ke dalam paru-paru kita dan dia akan deposit ataupun melekat di kita punya paru-paru. Okay. Tak kisah di dinding airway ataupun masuk ke dalam. Okay. Dan bila mana ada foreign body macam ni, badan akan react, okay, immunity akan datang dan try to engulf untuk menghapuskan foreign body ni. At the same time ada beberapa normal physiology proses semasa dia nak engulf foreign body ni. Dan antaranya tadi saya cakap dia akan express enzim elastase di mana dia akan membuatkan kita punya lung airway ataupun lung itself kurang elastik. Okay. That's why dia akan jadi COPD punya features. Okay. Itu salah satu lah secret. Kalau di tempat kerja, kalau jadi COPD, kalau kita banyak expose kepada noxious gases atau partikel lah. Okay. Bergantung kepada apakah chemical ataupun gas atau partikel yang ada di tempat kerja kita. Okay. So dekat sini dia lebih tahu tentang occupational sensitizers. Banyak pekerjaan sebenarnya yang ada sensitizers, tapi ada yang common. Okay, antara contohnya asbestos itu memang popular antara occupational sensitizers. Epoxy resins, okay, isocyanide, okay. Itu macam isocyanide pun sekarang ni seingat saya lah, dia telah masuk dalam list of occupational asthma, okay, di mana isocyanide sahaja itself dia boleh menyebabkan asma terus. Okay. Isocyanide ni kadang-kadang kebanyakannya berada dalam painting dan sebagainya. Okay. So macam ada satu pernah berlaku di Malaysia, saya tak ingat bila tapi tak adalah terlalu lama sangat, mungkin nanti ke 4 tahun yang lepas, di mana ada satu pekerja tu, dia hari biasa dia kerja sebagai cikgu, tapi dia ada buat part time sebagai tukang cat. Okay. Apa yang jadi adalah dia dijumpai mati dekat bawah di lantai, dia terbaring. Okay. Tapi dia tak pernah ada apa-apa penyakit. Okay. Dan berkemungkinan dia kata daripada isocyanide. Dia bukan tak ada penyakit, dia ada asma. Okay. Tapi mungkin dia dapat asma attack tu daripada painting tu lah. Okay. Mungkin painting chemical tu menyebabkan dia hyper responsif, susah nafas, mungkin teruk sangat dan dia akan menyebabkan dia mati. Okay. Itu antara kemungkinan contohnya lah. Okay. Antara lain macam orang yang kerja di bahagian coal, okay, agriculture dust. Okay. So chemical dan dust ni sebenarnya memang ada risk to become occupational sensitizers. Okay. Walaupun dia mungkin tak dibuktikan dengan banyak, tapi
Kita tak tahu manusia ni react towards all this chemical beza-beza. Ada orang yang boleh, ada orang yang tak. Ada orang yang kena high dose chemical pun dia okey. Ada orang yang kena sikit pun dia tak okey dah. Okay? So that's why susah kadang-kadang kita nak detect 100%. Okay? Tapi ada certain chemical yang memang kita tahu dia akan boleh jadi occupational sensitizers directly. Okay? Dan antara kerja yang lain, antaranya orang yang kerja di construction, banyak habuk, soldering. Okay? Kalau dengar macam soldering kan, soldering je tak ada benda sangat. Tapi sebenarnya bila kita buat soldering tu, dia punya asap yang keluar semasa soldering tu, dia akan boleh meresap masuk ke dalam hidung. Okay? Asap yang keluar masa buat soldering tu still ada chemical dan ia sometimes bahaya. Okay? Bird breeding, carpentry, lab work, hairdressing, textile, okay, ini antara common lah. Okay? Kalau kerja common ni kita tahu dan kebanyakannya ada preventive methods yang sesuai. Isunya kalau berlaku di tempat kerja yang not commonly known to become to have occupational sensitizers. Okay? Contoh macam di office. Okay? Tiba-tiba datang orang sakit semua tu, then you have to check the environment of the office. Okay? Kadang-kadang kita panggil sebagai IAQ, okay? Indoor air quality. Mungkin dari segi ventilation, mungkin dari segi ada mold ataupun habuk banyak, tak bersih ke apa ke dan sebagainya. So we have to check on that lah. Okay, this is a COPD umbrella. Okay, macam saya cakap tadi, kita ada chronic asthma, asma yang berpanjangan bersama dengan chronic bronchitis, okay, di mana ada radang di sepanjang airway dalam paru-paru, okay. Dan juga kita ada emphysema. Emphysema ni di mana esophagus lah, maksudnya berlakunya kerosakan kepada dinding paru-paru, okay, di mana dia tak boleh nak elastik lagi, okay, dan ini akan menyebabkan nak pump udara keluar tu susah, okay. Itu kita panggil tiga-tiga ni di bawah kita panggil sebagai penyakit COPD lah, chronic obstructive pulmonary disease, disorders. Okay, ini adalah sedikit tentang progression of symptoms of COPD lah, okay. Simptom yang biasa kita jumpa, orang tu akan datang dengan batuk dan ada kahak lah, okay. Dan biasa batuk dan kahak ni berpanjangan lama, okay. Dia bukannya sekadar batuk kahak macam datang virus biasa tu. So dia batuk kahak tak boleh ganti selama bertahun-tahun lah, okay. The same goes to pada orang yang ada asma. Kadang-kadang dia ada morning punya symptoms. Maksudnya pagi-pagi bangun tidur dia akan ada batuk, ada kahak keluar sikit, itulah, okay. Tapi dia akan elok. Tapi untuk orang yang ada COPD ni biasanya sepanjang hari lah, hari-hari, okay. So dalam slide ni dia menunjukkan tentang correlation antara simptom tu dengan spirometry dengan ABG. ABG ni adalah arterial blood gas, okay, di mana kita nak melihat pressure ataupun kandungan oksigen dan juga karbon dioksida dalam kita punya darah, gunakan darah arteri kita lah, okay. Dan di bawah tu adalah apakah perubahan yang berlaku dalam kita punya X-ray pada dada kita, okay. So di kata sini macam atau orang tu ada batuk atau ada kahak, berkemungkinan dia punya spirometry normal ataupun mild obstructive. Okay, contohnya lah, okay. ABG dia, arterial blood gas mungkin normal, chest X-ray plus minus mungkin normal, okay. Mungkin ada kes-kes yang orang tu jenis resistant sikit, badan dia kuat, dia akan ada batuk dan juga kahak. Tapi mungkin spirometry dia dah dapat moderate obstruction ataupun ABG dia dah mula dapat hypoxemia. Hypoxemia ni which is oksigen tu kurang, ataupun mungkin chest X-ray dia dah mula ada changes yang membawa kepada COPD tu lah, contoh macam hyperinflation dan sebagainya, okay. Tapi umumnya macam ni lah, okay. Ataupun kalau kata simptom dia exertional dyspnea ataupun resting dyspnea, okay. Exertional dyspnea ni maksudnya dyspnea ni susah nafas, okay. Shortness of breath, difficulty in breathing. Exertional maksudnya bila kita buat sesuatu, exert diri kita, then kita akan dapat susah nafas, okay. Itu antara bendanya. Kalau kata kita berlari macam biasa tu, lama-lama biasalah kita akan dapat susah nafas sikit lah, okay. Maksudnya dah penat, letih dan sebagainya, okay. Tapi dalam kes ni dia buat kerja sikit je dia susah nafas. Ataupun yang paling teruk sekali, dia susah nafas masa resting, duduk pun susah nafas, baring pun susah nafas, okay. Itu dah orang kata apa, quite severe stage lah, okay. Kalau dalam spirometry, dalam kes macam ni dia dah resting dyspnea, kita pun tahu masa dia berehat pun nampak mencungap, nak suruh dia tiup lagi lah tak boleh kan, okay. Itu antara contohnya lah, okay. Dan kalau tengok sini dia punya arterial blood gas, oksigen level dalam darah tu sangat kurang, dan kita boleh nampak chest X-ray dia hyperinflation, okay. Di mana biasanya dalam X-ray kita boleh nampak ada bentuk
macam dome dekat bawah tu, okay. Maksudnya diaphragm kita cantik lah. Tapi dalam kes ni dia dah inflate banyak. So maksudnya paru-paru punya kawasan paru-paru tu penuh. Dia punya diaphragm tu dah jadi flat. Okay. Kadang-kadang dia punya X-ray tu nampak putih hitam saja. Okay. Itu antara findings kalau kata-kata chest X-ray tu ada hyperinflation lah. Okay. Kita beralih kepada how to investigate occupational disease. Okay. Investigation ni dalam occupational settings dia lebih kepada dua benda, which is prevention part dan juga diagnosis part. Prevention part ni lebih kepada surveillance. Okay. Antaranya kalau kata surveillance, kita mungkin boleh buat, kita tahu kalau kata contoh tempat kerja kita adalah buat sandblasting, banyak habuk, banyak silika. So biasanya dia akan buat preventive methods yang lebih kepada monitoring, which is symptom questionnaire, okay, di mana health practitioner akan bagi mungkin every other month ke apa, sebulan sekali dia akan bagi kepada pekerja untuk menjawab kalau ada simptom lah, okay. Tak kisahlah susah nafas, sakit dada, sebagainya lah, itu antaranya lah. Ataupun dia boleh buat juga, ada kebanyakan certain company yang buat macam contoh, dia buat surveillance menggunakan spirometry, okay. Contoh macam setiap 3 bulan ke 6 bulan, dia akan buat spirometry untuk monitor, nak tengok progression pekerja tu. Contoh kalau macam masuk kerja normal, lama-lama sikit tiba-tiba jadi obstruction ataupun restriction sangat, dan dia akan take note lah, okay. Okay, itu antara salah satu meja, system questionnaire. Very simple. Kadang-kadang nak tanya seorang-seorang susah, just blast questionnaire. Dan siapa-siapa yang report balik ada masalah tu, kita akan check lah. Okay. Of course, gunakan questionnaire ni adalah dia punya cons dia. Antaranya, kalau pekerja tu dia boleh tipu lah. Okay. Tapi kadang-kadang nak tipu-tipu pun kalau dah ada symptoms, tetap dia datang kat kita jugalah. Okay. The next one is clinical examination. Okay, lebih kepada fokus kepada paru-paru dan juga in general. As I said just now, dia tak semestinya penyakit tu datang daripada paru-paru saja. Okay, mungkin disebabkan oleh externally, dan kita kena check. Sebab kalau nak direct kepada occupational disorder, dia lebih kepada diagnosis of exclusion last sekali. Okay, dan bila kita dah buat clinical examination, kita boleh proceed dengan lung function test untuk melihat dari segi the functional of the lung, okay, dan radiographic assessment if needed lah. Kalau perlu buat X-ray, kita buat X-ray, kita tengok kalau ada findings. Okay, ini untuk occupational settings. Okay, kalau settings yang biasa, doktor tak adalah lompat terus ke lung function. Dia akan buat X-ray, tengok dulu dan sebagainya. Okay, cuma dalam occupational kita tahu dia dapat daripada inhalation, daripada bahan kimia dan sebagainya, dan dia boleh affect kita punya paru-paru, especially in terms of functionality. Okay, that's why kita buat lung function test. Ini contoh lah, self-administered questionnaire ataupun ini untuk questionnaire lah. Antaranya kita bagi self-administered, kita buat questionnaire, kita bagi kat dia, dia jawab. Macam zaman sekarang mungkin senang kita gunakan Google Form, dia scan je QR code tu, dia jawab. Okay. And then reviewed by nurse, technician, okay. Then kita akan tengok balik sama ada there is a previous history of exposure. Okay. Kalau pekerjaan lama dia ada history of exposure towards any chemical atau apa-apa saja. Okay. And then kita akan try to screen if let's say pekerja kita ada simptom tu lah. Okay. Susah nafas, batuk, batuk berdarah, batuk ada keluar kahak, sakit dada ke, dada ketat dan sebagainya lah. Okay. Itu antara contoh-contohnya lah. Okay, dan ada satu benda, ada juga beberapa benda yang akan mengganggu keputusan spirometry kita ataupun assessment kita terhadap occupational disease, iaitu yang pertama dari segi umur. Okay, kadang-kadang orang kata makin tua umur, ability untuk bernafas tu kurang. Nombor dua adalah tobacco use. Okay, orang yang merokok, yes of course dia dah, itulah sumber utama kerosakan pada paru-paru dia. So dia akan added up bersama dengan isu pekerjaan, exposure daripada environment dan sebagainya. Okay. Dan yang ketiga adalah dari segi obesity. Okay. Obesity ni lebih kepada ability dia untuk expand paru-paru dia. Mungkin dengan saiz badan yang besar dan sebagainya, dia akan ada masalah sikit untuk bernafas dengan elok lah. Okay. So kalau macam tobacco ni, tanyalah berapa kali smoking ke, pernah merokok ke, dah berhenti, bila berhenti, berapa lama merokok, ataupun mungkin dia jadi secondary smoker kan, dia duduk rumah tapi ramai orang merokok keliling dia. Itu semua adalah exposure. Okay, ini antara contoh orang yang dapat pesakit yang dapat asbestosis. Okay.
Asbestosis ni daripada asbestos. Okay. Dia punya prominent feature asbestosis ni adalah X-ray dia ada some patchy white ni, putih ni dekat bawah, dekat bahagian lower lobe. Okay. Berbeza dengan orang yang ada silikosis, dia akan ada di upper lobe. Okay. Dan ada beberapa lagi lah. Ini contoh silikosis ni kalau tengok, dia banyak, dia punya white patches ni dekat atas. Okay. Dia ada sikit nodular classification kat sini. Okay. So itu antara bendanya lah yang kita boleh tengok dalam X-ray. Tetapi itu bergantung juga kepada clinical history. Tak semua orang yang ada X-ray macam ni ataupun X-ray macam ni adalah silikosis ataupun asbestosis. Okay. Contoh macam silikosis, kalau dia ada upper haziness tu, mana upper lung punya putih ni, berkemungkinan adalah TB ataupun normal infection. Kita tak tahu. So kita kena check. Okay. Contoh macam ni, asbestosis, you have to check. Kadang-kadang rupa macam ni tak semestinya asbestosis. So kena go through clinical examination dan sebagainya, baru boleh kita dapat datang kepada final diagnosis kita. Okay, ini contoh sajalah CT scan nak menunjukkan ada asbestosis. Saya rasa itu cukup untuk slide ini. Okay, itu sedikit sebanyak tentang occupational disease. Any questions? Ada apa soalan? Okay, kalau tak ada, saya minta kita rehat sekejap.